Apa kamu nampak? Oh, resit. Apa kamu nampak sekarang ni? Soalan? Sepatutnya kamu cikgu tengah paparkan buku teks. Betul? Okey. Yang lain? Nampak? Okey. Cikgu pergi luar sebab kita ada jaga anak cikgu di luar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran kamu iaitu kamu boleh menyenaraikan ciri-ciri perniagaan milikan perkongsian syarikat berhad dan koperasi, dan kemudian kamu boleh membanding beza ciri-ciri entiti perniagaan dari segi milikan, sumber, modal dan liability. Untuk SP ini sebenarnya ini adalah SP kalau kamu masih ingatkan TP, tahap penguasaan kan PBD kan? Akaun pun ada PBD juga. Jadi ini TP yang paling tinggi, TP 6. Okay, kalau kamu boleh buat, kalau kamu boleh kuasai ini, dua benda ni maksudnya kamu sudah, cikgu boleh bagi kamu TP 6 lah. Okay, buat pengetahuan kamu, exam kamu, oh sempat, ini memang masuk exam lah. Okay, yang terakhir untuk bab 1, 1.5 entiti perniagaan. Okey. Sebelum ni kamu pernah dengar perkataan entiti kan? Dalam andaian perakaunan. Itu namanya entiti berasingan. Yang ini entiti perniagaan. Kalau kamu mau tanya ataupun cikgu SS kan, ataupun kamu perlukan apa-apa, kamu tolong interrupt Kamu cakap dia cikgu mau tanya macam tu. Okey kah? Okey. Untuk entiti perniagaan, organisasi ini didefinisikan sebagai suatu kelompok yang bekerjasama dan memberi komitmen untuk mencapai tujuan yang sama. Okay, dalam perakaunan, kamu akan berjumpa dengan 4 jenis organisasi. Yang pertama, milikan tunggal. Yang kedua, perkongsian. Ketiga, syarikat berhad. Dan keempat, koperasi. Tapi untuk kamu punya silibus kan, dia tiga. Koperasi ini dia tidak ada bab khusus yang bercakap tentang koperasi. Okey. Jadi untuk tingkatan 4 dia memang bermain dekat sini dekat tingkatan 5 nanti baru kamu masuk 2 ni pula perkongsian dengan syarikat berhad. Okey, dan ada lagi entiti lain yang dalam bentuk kelab dan persatuan juga di tingkatan 5. Tapi untuk tingkatan 4 ni satu ni sebab kamu dapat kuasaan piata keuangan untuk milikan tunggal. Maksudnya nanti benda yang sama ataupun konsep yang sama akan kamu apply-kan untuk jenis-jenis organisasi yang lain di tingkatan 5. Dengan kata lain, kalau kamu fail dekat tingkatan 4 ni, tingkatan 5 maaf lah. Cikgu tidak boleh jamin kamu boleh A+ lah akaun. Kalau setakat lulus tu memang confirm lah boleh lulus sebab cikgu memang akan bantu kamu dari segi kerja kursus kan. Okey. Apa sebenarnya milikan tunggal ini? So kita tengok dia punya pembahagian Ini jadual ni mesti kamu tulis kau punya nota. Ini adalah perbandingannya supaya kamu nampak. Kalau kamu ada buku teks, kamu boleh buka buku teks kamu sekarang Okey. Dari segi aspek ya. Ya Zuhair. Mau masuk. Okey. Cepat. Mana? Ni. Okay. Hai Natalie. Natalie Isabel. Natalie, dengar juga? Hai Natalie. Natalie, bercakap kau. Natalie. Oh, okey ya cikgu. Okey kah? Buka je lah mic tu. Cikgu ni first time. Okey juga? Okey. Natalie, kita sekarang ni sudah berada di subtopik yang terakhir. Minggu depan kita masuk baru sudah. Okey? Okey, mana kau pilih akaun, maksudnya tidak ada excuse Semua nota, semua latihan, semua direkod juga
kat dalam grup. Kalau kamu orang tak tolong, kawan-kawan tolong Natalie bagi dia maklumat yang kita sudah belajar ya. Terutamanya tentang yang hari Selasa itu sangat-sangat penting itu. Okay? Hari Selasa pelajaran. Kalau Natalie temis, terus WhatsApp cikgu lah. PM cikgu. Okay? Kalau ada orang masuk, kasih tahu lah. Okay. Cikgu sambung, boleh? Okay. Okay. Kita akan berperbandingan dari keempat-empat entiti perniagaan. Entiti ni kan kalau kamu faham lah bahasa secara pasarnya kan, entiti ni macam satu lembaga lah. Macam satu badan, suatu benda, okay? Entiti. Okay, tapi kalau cakap entiti perniagaan, maksudnya entiti perniagaan adalah jenis-jenis perniagaan yang wujud. Tapi dia cuma bercakap di Malaysia lah. Tapi sebenarnya kalau kita cakap pasal perniagaan yang wujud dekat Malaysia sekarang ni, macam-macam jenis sebenarnya. Cuma ini basic saja ya. Memang ini kamu kena kuasai. So, kita akan tengok perbezaan keempat-empat jenis entiti ini dari aspek pemilikan. Okey, untuk milikan tunggal ini adalah dimiliki oleh seorang pemilik sahaja. Itu bahasa standardnya. Kalau bahasa pasarnya, dia punya bos satu orang je. Faham? Fahamkah? Milikan tunggal ni? Hello? Ya? Milikan tunggal. Okay, cikgu cakap bahasa pasar dulu lah, bolehkah? Boleh? Milikan tunggal ni kan? Okay. Kamu pernah pergi kedai runcit kah? Kedai runcit. Kedai runcit yang jual, kalau kamu disuruh turun beli kelapa parut kah? Kamu disuruh beli apa ya? Ataupun kamu pergi beli minuman tepi jalan kah? Dekat gerai-gerai tu. Ataupun kamu pergi pasar malam kah? Pernah? Pernah kan? Ataupun kamu pergi kedai-kedai ni memang kedai dekat kampung-kampung ataupun di mana-mana dekat taman-taman kan, tak dia buat kedainya tu kan secara runcit, kecil-kecilan je. Okay. Kedai-kedai macam tu biasanya pemiliknya satu orang je. Satu orang je. Pemula kepada perniagaan tu satu orang je. Tidak ada dikongsi-kongsi dengan orang lain. Okay. Macam yang menjual pisang dia sendiri-sendiri je. Okay. Ataupun kita pergi syarikat yang lagi besar sikit. Kalau kamu pergi dekat kedai, di mana Sandakan ni? Kedai, kamu pernah nampak ke perkataan enterprise di ujungnya? Cuba bagi tahu cikgu apa kedai satu macam ada enterprise di ujungnya yang kamu pernah jumpa? Cuba kasih tahu cikgu. Di mana lah? Coba ke sini. Pun dah berapa ingat tu? Lama saya cuma nak keluar dari rumah ni. Coba ingat, di mana kamu nampak kedai tu? Di mana ya? Itulah, coba bagi catat. Ataupun cikgu letak macam ni. Kedai gunting rambut. Kedai gunting rambut. Di mana kamu jumpa kedai gunting rambut? Hah? Kedai gunting rambut di mana? Apa nama kedai gunting tu? Gunting rambut yang kamu selalu pergi? Okey, lepas ni kamu semua kan wajib setiap kali kamu jalan-jalan, kamu punya kerja jangan kamu tengok phone kamu, tapi kamu tengok di sekeliling kamu sepanjang kamu naik kereta atau naik bas kan, kamu tengok sekitar sepanjang perjalanan kamu tu, kamu tengok nama-nama yang ada di signboard setiap bangunan tu. Okey? Kalau kamu mau tahu waktu cikgu macam kamu ni, cara cikgu belajar 4 benda ni, itulah. Setiap kali cikgu naik bas, cikgu tengok nama perniagaan tu, namanya.
Okay, jadi setiap kali cikgu tengok satu kedai tu, ini milikan tunggal, ini perkongsian, ini syarikat berhad, ini koperasi, ini milikan tunggal, macam tu lah. Sampai cikgu pergi bandar. Lepas tu cikgu patah balik, cikgu buat macam tu lagi. Kalau hari-hari cikgu pergi sekolah kan, cikgu memang benda ni sudah dalam kepala, memang diingat sampai mati pun kalau kamu aplikasi benda tu. Okey, milikan tunggal ni biasanya di hujung namanya itu ada perkataan, contohnya Ravi Enterprise. Okey, enterprise. Macam tu. Okey, ini maksudnya ini adalah perniagaan yang hanya dimiliki satu orang saja pemiliknya. Ada satu orang bos saja. Okey, ataupun kedai makan. Kedai makan Zuhair. Macam mana bersebut nama si Zuhair ni? Susah cuba sebut. Zu apa namanya? Zuhairi? Zuhairi? Hah? Zu apa? Zuhair. Zuhair. H-R-Y. Entang je lah. Kedai makan Zuhairi. Zuhairi itu nama lelaki cikgu. Cikgu tu selalu tersasul sebut. Zuhair. Aduh, okey. Kedai makan Zuhair. Maksudnya kalau ada kedai tu kan, ada satu namanya dekat kedai tu. Maksudnya tu milikan tunggal lah tu. Okey, contoh lain macam kedai gunting rambut. Kedai gunting rambut dia tulis macam tu je, kedai gunting rambut je. Maksudnya kedai gunting rambut tu adalah milikan tunggal. Okey? Okey. Apa jangan bising. Aduh, abang tengok tak boleh. Okey. Kita tengok pula perkongsian. Perkongsian ini biasanya dimiliki oleh 2 atau 20 orang pekongsi. Okey, biasanya. Okey? Mana adik? Mana adik? Weh, kejap. Cikgu ambil anak cikgu kejap. Perkongsian ni pula dimiliki oleh 2 atau 20 orang pekongsi. Yang mana satu lagi jenis perkongsian iaitu perkongsian profesional dimiliki oleh 2 atau 50 orang pekongsi. Okey, perkongsian biasa ni maksudnya dia bukan, kamu tahu kan perkataan profesional ni apa? Kamu masih ingat kah? Perkataan profesional masih kamu ingat? Masih. Bagi cikgu contoh satu bidang profesional. Bagi cikgu satu bidang profesional yang kamu ingat. Audit. Okey, ada lagi? Cukai. Okey, lagi? Bidang apa lagi? Yang bidang profesional, orang pakar kan, hari itu cikgu cakap sedang cleaner di sekolah tu pun boleh dianggap sebagai orang pakar juga kan. Kalau dia memang ada komitmen dan dia memang pakar dan ada dia punya minat yang dalam bidang itu. Apa lagi bidang profesional? Kamu ambil bio. Ke arah bidang mana kamu bio tu? Cikgu tanya. Perubatan kan? Doktor, perubatan. Tu kimia? Kamu ni main ambil subjek tapi kamu nak tahu pergi mana lah tu je. Macam mana ini? Kimia tu, kamu akan ke arah bidang mana? Perubatan juga? Okey. Farmasi, perubatan, farmasi ataupun kamu boleh jadi masuk dalam bidang chemistry. Apa chemistry? Chemistry ni banyak juga dia punya bidang lah. Dia mungkin dalam bidang pertanian chemistry ada. Dalam bidang, mungkin dia dalam bidang penghasilan senjata. Senjata pun boleh juga dalam bidang kimia. Ataupun kamu terlibat dalam pembuatan perubatan pun boleh juga. Penghasilan perubatan. Okey, kimia. Okey. Jadi, yang ini, perubatan ni luas lah ya skopnya. Perubatan ni boleh jadi dalam bidang farmasi, dia boleh jadi dalam bidang pergigian, dia boleh jadi dalam bidang fokus kepada mata, kan? Okey, jadi kalau perkongsian profesional ni, dia boleh dimiliki oleh 2 hingga 50 orang pekongsi di dalamnya. Dengan kata lain, kedai itu, bosnya itu boleh jadi 2 hingga 50 orang di dalam tu. Dia bukan macam yang kedai gunting rambut ni, satu orang dia. Ravi Enterprise, kedai makan Zuhairi.
Okay. So, kalau kamu jumpa kedai, contoh, perkongsian perniagaan, perniagaan yang berbentuk perkongsian, contohnya klinik, Ain dan Aura, contoh. Klinik Ain Aura, klinik mata. Klinik mata Ain dan Aura, contohnya. Bila kamu nampak perkataan ada dua nama di dalam dekat signboard itu, maksudnya itu adalah jenis entiti perkongsian. Faham ke faham? Okey. Ada pula perkongsian biasa, pemiliknya hanya 2 hingga 20 orang perkongsi saja. Apa contoh perniagaan yang kamu nampak, dia menggambarkan perkongsian. Contoh namanya, contoh nama perniagaan. Restoran? Kedai runcit. Namanya lah bagi. Restoran? Supermarket? Itu advance supermarket tu. Restoran, ini cukup nampak restoran Zakaria dan kawan-kawan. Tapi sebenarnya Zakaria tu bukan dan kawan-kawan pun. Ada satu restoran makan, restoran orang India lah dekat Mama, dekat Sandakan ni. Dia bukan restoran namanya aja, dia tambah dengan nama orang lain lagi. Macam tu. Okay. Yang ini dianggap sebagai perkongsian biasa ya, restoran-restoran makan. Okay. Apa lagi? Apa lagi ya? Yang penting, kalau kamu nampak dia punya nama perniagaan itu ada menggambarkan bukan satu orang je dimiliki oleh satu orang. Okay, tapi dia macam lebih daripada satu orang, maksudnya itu adalah entiti perniagaan perkongsian. Dan kamu ingat perkongsian ni ada dua jenis, biasa. Okay. Okey, kita pergi pemilikan untuk syarikat berhad. Bolehkah kawan-kawan? Kawan-kawan lah. Anak cikgu boleh. Okey. Syarikat berhad. Syarikat berhad ni ada dua jenis juga. Satu sendirian berhad, satu lagi awam berhad. Okey, syarikat sendirian berhad ni dia punya pemilik ada 2 hingga 50 orang. Dan pemiliknya tu kita bukan panggil bos ya, bos kita punya CEO kah, bukan. Pemiliknya tu dikenali sebagai pemegang saham. Okey. Kalau kamu mau tahu apakah entiti perniagaan yang berbentuk syarikat sendirian berhad, kalau kamu nampak perniagaan tu di hujungnya ada perkataan sdn.bht. Pernah nampak ni? Bagi cikgu contoh. Very good. Genting Mas Mall. Sendirian berhad. Okey, apa lagi yang kamu nampak sendirian berhad yang ada di Sandakan ni? Jangan pergi jauh-jauh. Klinik Mansur itu adalah di sini dia duduk, Klinik Mansur. Kalau perkongsian tadi, Klinik Mansur dan kawan-kawan, baru dia sini perkongsian profesional. Tapi kalau dia cakap Klinik Mansur je, itu sebenarnya satu orang je tu pemiliknya. Yang ini, yang ada sendirian berhad, yang kamu pernah jumpa di Sandakan ni. Selain Genting Mas Mall. Survey, betul. Survey. Okay, survey tu dia tidak pakai, dia tidak guna macam, dia tidak di signboardnya tu kan, dia tidak tulis survey sendirian berhad. Di mana dia tulis, kalau kamu tengok kan ada tu kecil lagi di bawahnya tu. Okay, ada nombor pendaftaran syarikat. Kalau kamu signboard tu, jangan kamu tengok yang besar, yang cantik dong tulis tu je, yang warna-warni tu. Kamu tengok dekat papan tu ada nombor-nombor lagi tu dia tulis di bawah tu. Okay, ataupun kalau kamu mau tahu, kamu masuk pergi kedai tu, kamu beli barang, kamu dapat DP plastik kah, dia dapat apanya kan? Kamu tengok dia punya syarikat tu dekat DP plastik tu. Sendirian kah berhad? Sendirian berhad kah ataupun awam berhad? Okay.
Yang ada di Sandakan ni memang banyak sendirian berhad. Contohnya Genting Mas, kita ada Bataras, dulu kita ada Giant. Lepas tu kita ada apa tu TKS, lepas tu kita ada Maidin. Maidin tu senang berhad ya. Okey. Okey kah? Okey. Cikgu terus. Okey. Bagi pula cikgu untuk wang berhad. Wang berhad ni di hujung nama syarikatnya itu ada perkataan BHD. BHD dia tidak ada sendirian. SDN tu sendirian. BHD tu berhad. Harbour Mall berhad ke tu? Cikgu dah pastilah. Harbour Mall tu pemiliknya siapa? Cikgu ada tengok betul dekat dia punya yang papan dekat luar yang ada tapak-tapak tangan tu kalau kau perasan kan. Cikgu tak ingat. Cikgu bagilah kamu satu. Okey, syarikat awam berhad ini pemiliknya ni adalah 2 sehingga tiada had maksimum. Maksud dia punya pemilikan ni boleh sampai beribu-ribu orang pemiliknya, iaitu pemiliknya itu ada memegang saham. Okey, kalau di Sandakan ni yang biasanya cikgu berurus niaga dengan syarikat awam berhad adalah satu Amanah Saham Nasional Berhad. BHD. Ini antara yang paling yang orang berurusan lah termasuk orang awam. Macam cikgu ni pun orang awam juga. Contohnya adalah Amanah Saham Nasional Berhad. Di mana ni kamu nampak ni? ASNB ni dia punya signboard warna biru. Kalau kamu naik bas ke arah bandar, kamu akan nampak dekat Kin Fung. Kamu lalu kan dekat tepi dekat Kin Fung tu kan? Kamu lalu dekat dia berseberang hampir je dengan apa namanya tu? Parit besar tu dengan sebelah dengan yang hotel apa tu? Hotel apa tu? Tengok cikgu lupa sudah apa nama hotel tu. Hotel yang ada satu hotel tu kan dekat tepi jalan tu kalau kau perasan. Amanah Saham Nasional Berhad tu ada dekat kawasan Kin Fung. Dia kamu boleh nampak daripada jalan raya. Okey. Yang ini pemegang sahamnya ni dia punya pemilik ni 2 hingga tiada had dan cikgu adalah salah seorang daripada pemilik Amanah Saham. Macam mana cikgu jadi pemilik Amanah Saham? Okey. Cikgu cerita sikit lah sebab cerita banyak lagi detail dekat tingkatan 5. Tapi cikgu cerita sikit lah. Mungkin kamu keliru kan. Macam mana lah pula pemegang sahamnya yang boleh menjadi punya pemilik kan? Pelik kan? Okey. Sebenarnya untuk syarikat-syarikat ni, syarikat yang ini kan tunggal ni dia punya modal ni tidak banyak. Modalnya paling sedikit lah. Kedua, kalau dia upgrade dia punya jenis kepada perkongsian, modalnya akan bertambah banyak sebab sudah ada ramai perkongsi yang sumbangkan modal. Tetapi kalau dia sudah semakin lagi meluas, macam contohnya Genting Mas Mall kan, sana sini cawangannya kan. Yang ini dia punya modal lagi lah banyak. Ini berjuta-juta ni dia punya modal ni. Tetapi kalau dia cuma mengharapkan orang yang pengasas kepada syarikat Genting Mas ni untuk melaburkan modal ataupun hasil jualan, tidak akan cukup untuk mereka mengembangkan syarikat dorang. Jadi macam mana dorang mau dapatkan modal? Dorang akan menawarkan saham kepada orang ramai. Okey. Bila dorang menawarkan saham ni bukan dalam bentuk duit ya, dia dalam bentuk sesuatu macam kertas, satu pegangan lah. Di mana dalam saham tu dia akan nyatakan, okey, kamu ada pemilikan saham, ada hak ke atas syarikat ini bila kamu membeli saham ini. Bila kamu membeli saham, kamu akan dapat kertas tu lah. Kamu ada hak ke atas syarikat tu dan apa yang syarikat itu pula akan dapat, dia akan dapat duit. Sebab kamu akan bayar. Kertas yang saham tu, kamu dapat, duit kamu pula kamu bagi dekat syarikat tu. So, duit itulah yang akan digunakan untuk menjadikan modal. Dijadikan modal untuk running business tu, untuk dikembangkan lagi supaya dia boleh running dan generate lagi banyak income dorang. Okay? Sebab itulah pemilikan itu sudah diberi kepada pemegang saham. Kadang-kadang walaupun dia pengasas kepada syarikat itu, dia bukanlah memegang 100% saham dalam syarikat itu. Mungkin separuh itu dia sudah jual kepada orang awam. Dan orang awam ataupun orang-orang yang sudah melaburkan duitnya untuk mendapatkan saham dalam syarikat itu sudah menjadi sebahagian daripada pemilik syarikat. Okey.
Tapi untuk macam awam berhad ni, macam ini, macam cikgu-cikgu melabur tiap-tiap tahun, cikgu melabur ataupun setiap bulan cikgu. Kalau di amanah saham ni kan, kamu pernah dengar ke amanah saham ni? Tidak. Mama bapa tak pernah cerita? Tak pernah bercakap langsung? Tak pernah juga. Okey. Bahaya kamu ni. Tak pernah tak saham. Okey. Saham ni kan, kalau orang pergi SB tu, biasanya kamu pernah dengar ke orang dapat dividen ASB? Pernah dengar? Jujur je kamu. Kalau enggak. Kalau iya, iya. Enggak, okey. Okey. Orang selalu bermain saham ni sebabnya macam cikgu ada duit. Contoh cikgu ada 10,000, 50,000. Okey, cikgu ada 50,000. 50,000 tu cikgu mau kasih jadikan dia beranak lagi duit tu. Jadi tambah banyak. Jadi duit itu daripada cikgu simpan dekat cikgu punya bawa bantal ke dekat dalam dompet ataupun cikgu pergi enjoy ke duit 50,000 tu. Baiklah cikgu kasih beranak duit itu dengan cara laburkan duit itu dekat mana-mana syarikat yang stabil. Jadi cikgu pilih syarikat ASNB. Kenapa cikgu pilih ASNB? Sebab ini cikgu tidak payah terlibat langsung untuk memerdagangkan modal cikgu 50,000. Cikgu tinggal kerja je. Cikgu kerja macam biasa, mengajar kamu macam biasa. Okay? Jadi duit cikgu 50,000 tu cikgu laburkan dekat dalam ASB di Batu 4 tu. Doranglah yang akan atur duit tu di mana mau dilaburkan, di mana mau dikembangkan. So nanti hujung tahun nanti bila dong declare sudah okey dividen kamu contohnya RM1. Okey, contoh kamu dapat dividen RM1 untuk setiap satu unit saham. Kalau cikgu ada 50,000 unit RM50,000, maksudnya cikgu ada 50,000 unit saham di dalam tu. Maksudnya kalau cikgu mau kira berapa dividen untung yang cikgu dapat hasil pelaburan tu, cikgu darab je. Okey, cikgu darab RM pula. 50,000 unit saham darab dengan RM1. Ush, banyak ni RM1 ni. Coba bagilah kamu 50 sen lah. 50 sen. Okey, coba kamu kira berapa cikgu punya dividen? Betul? Dividen lah pula, dividen. Dividen RM sebanyak RM25,000. Betul kah? Banyaknya. 100,000? Kamu ni, cuba kira balik. Macam 25,000 bah. Separuh kan? Kalau RM1 RM50,000. 25,000. Jadi, okey, betul lah 25,000. Okey, jadinya kan 50,000 unit ni, satu unit tu bersamaan. Okey, satu unit tu bersamaan dengan RM RM1 sahamnya, harganya. Jadi kalau cikgu beli 50,000 unit, maksudnya RM50,000 cikgu lah tadi kan? Cikgu kasih labur. Jadi hujung tahun nanti dong declare dividen, okey 50 sen satu unit. So darablah dengan 50,000 yang cikgu beli tu. So cikgu dapat lagi 25,000. Jadi untuk tahun depan, tahun 2022 contoh, berapa so duit di tangan cikgu? 50,000 campur 25,000, betul kan? Betulkah? Cikgu tak payah buat apa-apa. Cikgu simpan duit sana, dorang yang kasih settlekan. Jadi cikgu tengok ni 25,000 ni tiap-tiap tahun. Sebab itulah syarikat berhad ni, dorang ni akan banyak dapat modal dengan cara menawarkan unit-unit saham ni. Okay, bila dorang ada banyak unit saham, dorang boleh buat macam-macam jenis aktiviti perniagaan untuk jana lagi banyak income. So, instead of dorang guna berkongsian ataupun milik syarikat berhad, dari situ dorang akan dapat banyak saham. Kalau cikgu satu orang cikgu, kalau ada di Malaysia ni ada beratus-ratus ribu cikgu membuat yang sama. Kamu kira berapa syarikat ASN ini dapat modalnya pada pelaburan cikgu-cikgu seluruh Malaysia ni? Okay, ini adalah dianggap sebagai pendapatan pasif untuk cikgu. Sebab cikgu bukan tidak boleh berniaga ya. Tapi ini
adalah aktiviti yang berlaku dalam sebuah syarikat. Begitu dia dekat Genting Mas Mall tu, kamu tengoklah, pelik kan? Dia buka sini, dia buka sana. Banyaknya ni duitnya. Kamu ingat duit itu datang daripada hasil jualan semata-mata? Tidak. Okay? Kalau kamu tahu duit yang diorang jual hari-hari, jual dekat Genting Mas hari tu, duit tu digunakan untuk rolling modal, untuk bayar gaji pekerja, untuk beli barang-barang. Kamu ingat cukup ke untuk diorang buka lagi? Kalau tidak, kalau bukan daripada kutipan saham ni. Okey? Jadi, pemilihan untuk syarikat berhad ni ada dua. Satu sendirian berhad, satu lagi berhad. Kalau sendirian berhad ni dia terhad je. Memang ini senang kamu jumpa di mana-mana. Tapi kalau syarikat awam berhad ni biasanya dia berada dekat center trade. Biasanya dekat kalau kau pergi KL, di sana memang banyaklah yang berhad-berhadnya. Sebab kalau awam berhad ni memang besar punya skala punya syarikat sudah. Okey? Cikgu teruskan. Pergi koperasi. Cikgu tak tahu ni apa yang berlaku dalam Meet. Cikgu tengok kamu dulu. Sihat ke kamu? Okey, sihat. Okey, cikgu teruskan. Koperasi pula, pemilikannya adalah 50 hingga tiada had maksimum jumlah anggota. Dia panggil pemilik tu namanya anggota. Okey, kalau yang syarikat ni pemegang saham. Okey. Jadi, sekarang ni koperasi ni cikgu tanya kamu, di mana kamu jumpa koperasi? Very good. Okey, contohnya koperasi. Apa nama koperasi tu? Koperasi SMK Sandakan 2. Sebenarnya kalau koperasi ni ada banyak. Kalau di sekolah dia pakai nama sekolah tu lah. Kalau dekat bahagian askar dia pakai koperasi tentera. Kalau dia dekat bahagian perubatan dia pakai koperasi hospital itu sendiri. Okey, koperasi ni mana-mana je sebenarnya boleh. Tapi untuk kamu ni yang kamu nampak koperasi SMK Sandakan 2 je kan. Sebenarnya ada macam-macam jenis koperasi lagi. Macam cikgu, mak bapak cikgu, mamak cikgu lah, arwah bapak cikgu tiada sudah. Okey, memang dorang ada juga satu koperasi yang koperasi dari segi perikanan. Okey, mak bapak cikgu terlibat dengan perikanan kan. Jadi memang di dalam perikanan tu sendiri pun ada juga koperasinya. Kalau kita bercakap dari segi perladangan atau pertanian tu sendiri pun ada koperasinya. Okey. Sebab itu ahli-ahli koperasi ni adalah minimum 50 orang. Sebab di sekolah tu siapa sebenarnya pemilik kepada koperasi itu? Pemilik kepada koperasi sekolah itu sebenarnya adalah kita semua. Sebab kalau kamu ingat, kamu masih ingatkah kamu membayar iuran koperasi? Masa tingkatan 1. Iuran itulah yang telah melayakkan kamu menjadi ahli anggota kepada koperasi. Secara langsung kamu adalah pemilik kepada koperasi itu kerana kamu telah melaburkan. Okay, kalau koperasi ni kan sama lebih kurang juga konsep syarikat. Duit yang kamu labur tu merupakan dia punya macam saham lah, saham untuk dia running koperasi itu. Okay, runningnya dia untuk dia dia kasih gerak lah koperasi tu daripada kutipan-kutipan kamu tu. Yang mana nanti pada hujung tahun kamu perasankah ada pembentangan daripada koperasi? Kamu ingatkan tak? Tak. Ada Cikgu Norsia, Cikgu Azlan. Kamu ingat? Diorang duduk di depan tu, lepas tu diorang kasih bentangkan penyata pendapatan semua tu. Ingat? Ingat tak kamu? Setiap hujung tahun tu. Diorang declare. Okey, dividen akan diagihkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk, biasanya diorang bagi dalam bentuk voucher kan tak silap. Voucher koperasi. Dibagi dekat murid-murid. Itulah dia. Okey. Itulah sebenarnya koperasi. Dia punya minimum 50. Sekolah tu, kalau tidak cukup 50 orang untuk koperasi SMK Sandakan tu tak boleh buka. Okey, disebabkan kita di dalam tu lebih beribu sudah kan. Jadi semua pilih dekat koperasi tu. Macam mana kita mau kasih maju koperasi tu? Kita dengan cara pertama kamu sudah menjadi ahli, bayar iuran jadi ahli, iaitu menjadi anggotanya. Jadi kamu adalah pemilik. Dan macam mana kita mau kasih maju koperasi tu? Kita sebagai pemilik ni, kita kena membeli dekat koperasi tu. Okey.
Boleh cikgu teruskan? Okey. Sumber modal. Sumber modal untuk pemilikan tunggal pula, dari mana dia dapat? Ini macam terlebih soal cikgu tadi. Sumber modal milikan tunggal diperoleh daripada pemilik perniagaan itu sendiri. Contohnya macam kedai gunting rambut. Dia mau buka kedai rambut, dia kena ada mesin, dia kena ada kerusi, dia kena ada meja, dia kena ada macam-macam lah dekat kedainya tu. Betul kan? Betul. Contohnya Enterprise, kedai makan Zuhair, klinik Mansur, kan? Semua ni macam kedai makan tu, dia perlukan meja, kerusi dan sebagainya. Dari mana dia mau dapat modal untuk kasih laksanakan atau running dia punya bisnes tu? Daripada dirinya sendiri. Dirinya sendiri tu dapat dari mana? Biasanya meminjam dekat bank lah, kan? Okey. Yang kedua, perkongsian. Dari manakah pekongsi-pekongsi ini mendapatkan modal untuk running punya perniagaan? Daripada para pekongsi. Para maksudnya lebih satu orang tu. Okey, sebab tu cikgu cakap ini advance sikit daripada pemilik ni. Okey. Manakala syarikat berhad daripada manakah sumber modal mereka? Modal itu dikumpul daripada pemegang melalui terbitan saham dan langganan saham. Terbitan tu maksudnya syarikat ni tawarkan. Okey, dia umumkan, okey, kami ada menawarkan 1 juta unit saham kepada orang awam. Dia terbitkan saham tu. Lepas tu yang langganan ni, cikgu pun pergi sana lah membawa duit cikgu 50,000. Okey, cikgu mau melanggan saham 50,000 unit. So, cikgu dengan tu. Dari situ, modalnya dalam bentuk RM. Faham? Okey. Kalau koperasi pula, daripada mana sumber modalnya? Sumber modalnya pula datang daripada anggota. Iaitu melalui penerimaan fee masuk dan jualan saham. Fee masuk tu yang kau bayar tu lah yang awal-awal masa form 1 tu. Fee ni bahasa Inggeris sebenarnya tapi jadi bahasa Melayu jadi FI sudah. Yuran masuk. Fee masuk namanya. Tulis kamu nanti kamu lupa. Bab-bab yuran ni memang ada satu bab memang kita bercerita pasal yuran je nanti tingkatan 5. Okey? Dan satu lagi jualan saham. Okey, bila sudah ada yuran masuk, dia modal dan bila dia jual sahamnya sudah dia boleh dapat tambahan modal lagi. Itulah sumber modal pada koperasi. Bukannya hasil daripada dia jual keropok, gula-gula semua tu ya, bukan. Okey. Seterusnya, tanggungan liability. Boleh cikgu teruskan? Sikit je lagi ni. Tanggungan liability. Okey, apa itu liability? Harta? Okey. Harta benda peribadi. Okey. Itu yang kamu cakap itu aset. Ni. Aset itu harta. Senang buat ni. Liability sama dengan hutang. Hutang tu dia. Hutang ataupun tanggungan ataupun beban. Tanggungan. Betul tak cikgu tulis? Jadi kalau kamu rasa ada orang menyusahkan kamu cakap lagi kau ni liability betul bah. Macam tu nampak sangatlah kamu pelajar account. Okey. Tanggungan liability. Tanggungan di atas tu dia tulis. Okey, liability sebenarnya adalah hutang. Aset adalah harta. Jadi, apa kaitan tanggungan liability ni terhadap jenis entiti perniagaan? Untuk yang kolom ni milikan tunggal ni apa dia punya tanggungan liability? Milikan tunggal dengan perkongsian ini maklumat yang sama. Maksudnya dia sama jenis tanggungan liability-nya, iaitu tanggungannya liability-nya tidak terhad. Kata ni penting sangat-sangat. Ni. Tidak terhad. Okey. Tidak terhad. Macam mana ni? Kasih naik. Tak boleh. Liability-nya tidak terhad. Apa maksud tidak terhad? Apa maksudnya tidak terhad ni? Apa yang banyak betul? Banyak betul hutang. Okey. Okey.
Liability tidak terhad ni maksudnya macam kamu ingatkan macam infinity tadi kan? Tidak tidak ada hadnya. Betulkah? Okey, sebenarnya liability tidak terhad sini adalah harta peribadi pemilik atau pekongsi akan digunakan untuk menjelaskan hutang perniagaan jika dia tidak mampu membayar hutang semasa pembubaran. Okey, itu bahasa standardnya. Bahasa pasarnya, contoh perniagaan tadi ni. Kedai rambut ni kan, kedai gunting rambut ni kan PKP. Jadi sudah bankrupt lah, bukan bankrupt lah, sudah dah dapat untung. Dah sudah orang datang bergunting rambut di kedai kan. Selnya pun merudum, satu-satu kena dia punya sewa kena still bayar, betul. Bil elektrik semua kena bayar, bil air kena bayar, pekerja dia sudah mula kasih berhenti orang. Tapi kedai gunting rambut masih lagi dibuka, sewa masih lagi kena bayar kan. Tapi hasil gunting rambut tiada sudah. Macam mana? Macam mana dia mau bayar semua-semua tu kalau dia tidak ada hasil? Macam mana? Dia korek duit-duit yang dia simpan? Dia korek duit yang dia simpan sampailah PKP bersambung lagi. PKP bersambung lagi. Habis duit simpanannya. Dia punya duit masuk dah ada lagi. Macam mana? Apa jadi dengan dia? Bila dia tutup kedai, maksudnya waktu tu dia mau bubarkan sudah. Dia mau tutup, close tu, dia mau bubar sudah dia punya perniagaan kedai gunting rambut tu. Waktu itu, bila dia bubar, sekali dia cek balik dia punya akaun. Alamak, dia cakap, aku punya hutang dekat bank 100,000 ni. Sebab masa aku buka kedai hari tu, aku ada buat loan 100,000. Macam mana aku mau bayar ni Nah, macam mana dia mau bayar? Sedangkan kedai gunting rambutnya sendiri pun dah ada sudah duit, dah ada hasil. Di mana dia mau cari tu duit, mau bayar dia punya hutang dengan bank? Okey, disebabkan dia adalah milikan tunggal, maksudnya liability-nya tidak terhad. Dia terpaksa koreklah mana-mana duit daripada harta benda peribadinya. Contohnya dia ada rumah kan, rumahnya kan. Dia terpaksa lelong rumahnya lah. Contohnya. Okey, dia ada kereta. Dia terpaksa jual lah keretanya. Apa lagi? Dia ada emas 1 kilo. Dia jual lah emasnya tu 1 kilo tu. Okey. Jadi dia jual semua harta peribadinya tu untuk bayar semua hutang-hutang masa pembubaran dia punya kedai gunting rambut tu. Okey? Ini maksudnya liability-nya tidak terhad. Begitu juga kalau kongsian. Kedai restoran Zakaria dan kawan-kawan ni pun tutup juga. Dah sudah orang makan time PKP. Okey? Contohnya lagi, klinik mata dan aura. Orang tak ada sudah mau pergi klinik mata sebab orang semua sakit dekat paru-paru. Kena COVID. Okey, contoh. Okey. Kalau diorang punya kedai-kedai ni tutup, perniagaan tutup, dan waktu masa pembubaran tu diorang dapati diorang masih ada hutang-hutang yang masih tidak dapat ditutup dengan hasil diorang punya berniaga ni, hasil jualan diorang lah. Atau hasil perkhidmatan diorang, tidak dapat ditutup lagi hutang-hutang tu, diorang terpaksa korek harta diorang untuk kasih langsai hutang-hutang masa buat pembubaran. Okey. Kalau diorang tidak kasih langsai hutang diorang dekat bank, apa jadi? Okey, orang ni boleh diisytihar sebagai muflis ataupun bankruptcy. Faham? Okey. Manakala syarikat berhad dan koperasi pula, okey, mereka menanggung liability terhad. Perkataan ni, liability-nya terhad. Setakat sumbangan modal yang dilaburkan saja. Okey? Okey, contohnya kan, macam bukan melabur dekat sini SNB ni. Okey, masih PKP kan tahun lepas kan. Cikgu pun ingat, cikgu ada melabur di sana dalam RM20,000. Cikgu ingatkan, memang teruklah saham waktu tu jatuh. Kalaulah ditakdirkan Tuhan kan, ASNB ni, dia tidak boleh bagi dividen waktu tu. Dia tidak bagi dividen, malah dia rugi lagi waktu tu. COVID kan. Cikgu tidak dapat RM25,000 ni, malah yang cikgu laburkan sebab RM50,000 tadi tu, hangus terus. Tidak cikgu boleh dapat balik. Okey? Tetapi,
Dan akhirnya katakan Amanah Saham waktu itu dia terpaksa bubarkan, tutup sebab tak boleh sudah running, tak boleh teruskan sudah perniagaan macam kes gunting rambut tadi ni. Tak boleh sudah sebab tak cukup modal, tak sudah tiada sudah apa-apa kan, tak boleh sudah banyak sudah hutang. Okey? Adakah cikgu kena korek cikgu punya harta peribadi untuk tolong hutang syarikat ini? Tidak. Macam kalau cikgu ada rumah, cikgu ada kereta, itu tidak dia tidak boleh kacau. SNB tidak boleh kacau rumah cikgu, harta cikgu, kereta cikgu semua tidak boleh. Sebab cikgu punya liability terhad kepada duit yang cikgu labur je untuk syarikat tu. Begitu juga dengan koperasi. Okay, macam SMK buat kan koperasi kita tu. Contohnya disebabkan COVID kan teruk sangat, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa sale kan. Sekolah tutup kan, tidak ada sale, betul kan? Jadi, sekali tengok ujung tahun rugi. Sudah membeli barang-barang koperasi, es krim cair, sudah ada orang membeli. Contohnya lah. Okay, sekali kira-kira rugi. Jadi, adakah SMK Setakat 2 akan terus ditutup? SMK lah pula, bukan sekolah ditutup, koperasinya. Okay? Okay. Kalaulah ditutup, katakan waktu itu untuk menutup semua loan-loan yang dibuat oleh koperasi tersebut, kita sebagai anggotanya ni, kita hanya terhad terhadap yang kita bayar saja, fee masuk kita hari itu. Jadi kalau dia rugi-rugilah dia, kita tidak kaitan. Kita setakat yang fee masuk kita tu hangus tak macam tu. Itu maksudnya liability terhad. Okey, adakah anak-anak faham? Alhamdulillah. Okey, kita pergi aspek undang-undang. Okey, milikan tunggal ini didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan. Adakah tahunnya? Oh, dah. Ini akan tengok. Akta, kamu ingat ini, Akta Pendaftaran Perniagaan. Kalau di Semenanjung dipanggil SSM. SSM. Kalau di Sabah ni dia punya akta dari segi perniagaan tu dia lain sikit ya, tidak sama. Tapi untuk buku kamu ni kita gunakan macam Semenanjung punya. Okey, sebab ini dari sana kan datang buku ni. Okey. Dari segi perkongsian, dari segi aspek undang-undang, perkongsian ini didaftarkan di bawah Akta Perkongsian 1961. Hafal ini hafal. Akta Perkongsian 1961. Kemudian, syarikat berhad didaftar di bawah Akta Syarikat 1960. Koperasi pula didaftar di bawah Akta 1993. Okey. Dari segi keuntungan dan kerugian, milikan tunggal ni, kalau pemilik tunggal macam kedai gunting rambut tadi, untung dinikmati sepenuhnya oleh pemilik, manakala rugi ditanggung sepenuhnya oleh pemilik. Dia sendiri-sendiri je makan untung dan ruginya, dia yang tanggung sendiri, tidak ada orang lain tahu. Manakala perkongsi, untung atau rugi akan diagihkan kepada para perkongsi mengikut syarat pembahagian untung atau rugi yang dipersetujui. Untuk syarikat berhad, keuntungan diagihkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Ini cikgu sudah cerita tadi dividen. Kalau untung. Kalau rugi, dia tidak diagihkan. Rugi itu dia terus hangus duit yang kita butuh. Manakala koperasi pula akan diagihkan kepada anggota dalam bentuk dividen juga. Dalam bentuk dividen. Tapi dividen tu biasanya sekolah tidak bagi dalam bentuk duit, dia bagi dalam bentuk voucher. Sebab tak banyak juga, dalam berapa ringgit-ringgit pun kita dapat. Kan? Tak tahulah kamu ingatkan lagi. Cikgu teruskan. Pengurusan perniagaan. Milikan tunggal diuruskan oleh pemilik dan dibantu oleh ahli keluarga atau saudara maranya je. Ini kalau milikan tunggal lah. Ini kan memang aku dari kedai runcit biasa tu memang bukan orang luar lah tolong. Okay? Kalau perkongsi diuruskan oleh perkongsi yang aktif. Jadi perkongsi ni ada macam-macam jenisnya. Ada perkongsi tidur, perkongsi pasif. Dia cuma bagi modal je, tapi dia buat benda lain. Dia kasih suruh kawannya tu yang buat bisnesnya tu. Ada juga. Jadi siapa yang urus, dia punya kawan yang aktif tu lah. Dia lah yang urus perniagaan. Manakala syarikat diuruskan oleh AL, ahli lembaga pengarah yang dilantik dalam mesyuarat agung tahunan. Macam kan dekat SB tu kan, SB. Siapa yang uruskan perniagaan SB tu bukan cikgu. Walaupun cikgu adalah pemilik, sebab cikgu ada saham dalam tu, tetapi yang diuruskan tu adalah AL. ALP ni ada biasanya orang-orang besar lah, orang tinggi SB tu.
Macam yang kamu tengok Genting Mas Sdn Bhd tu pun, pemegang-pemegang sahamnya yang lain tu bukan semua dekat dalam office tu. Tapi hanya ahli yang dilantik je dalam syarikat tu yang akan uruskan perniagaan. Okey. Untuk koperasi siapa yang uruskan? ALK, Ahli Lembaga Koperasi, yang dilantik dalam mesyuarat agung tahunan. Jadi, siapa ALK SMK Sandakan 2? Siapa yang membentang tu lah yang kamu nampak. Gubernur Sia. Siapa lagi? Pengetua confirm ada. Orang atasan kan? Okey, kalau macam kita ni, setakat membayar-bayar yuran masuk je, kita tu tolong-tolong je lah untuk kasih naik modal. Bukan kita yang urus. Kita ni kerja kita, kalau cikgu mengajar lah. Kalau kamu belajar lah kan. Itulah kerja kita. Okey, tapi yang ALK itu adalah cikgu-cikgu dan juga siapa-siapa ahli koperasi yang pelajar, murid yang dilantik jadi ahli koperasi kan. Macam cikgu dulu, cikgu dilantik jadi ahli koperasi kan, setiap hujung tahun kami akan buat dinner tu, kalau ikut dulu lah, masa cikgu sekolah menengah. Okey. Faktor pemilihan, kenapa orang pilih untuk menjalankan pemilikan tunggal? Sebabnya modal permulaannya rendah, sedikit je, tak payah banyak-banyak. Dan pemiliknya pula bebas buat keputusan. Tidak payah tanya pekongsi A, pekongsi B, pekongsi C, tidak payah tanya. Tidak payah tanya lagi, tidak payah tunggu lagi daripada pemegang saham punya keputusan, persetujuan, tidak payah. Boleh bebas. Aku mau mula hari ni kah, aku mau kerja jam 3 kah, mau tutup jam 10 kah, suka hatinya dah. Okey. Manakala kalau pekongsi, faktor pemilihannya, kenapa orang pilih pekongsian? Sebabnya pekongsi ni dia dapat kasih gabung modal dan kepakaran. Bila dia bergabung, dia meletup dan perniagaan itu pun kebabung. Okey, modalnya jadi banyak, kepakarannya jadi lagi tinggi. Okey, bila sudah ada modal banyak, kepakarannya lagi bertambah, jadi diorang punya bisnes tu lagi mantap gitu. Okey, risikonya pula kerugian ditanggung bersama, bukan satu orang je yang tanggung. Kalau rugi ada juga geng-geng mau tanggung rugi, itu bukan kau sendiri-sendiri. Okey. Apakah faktor pemilihan syarikat Berhad? Okey, faktornya adalah sebab dia ada keupayaan untuk mengumpul modal yang lebih besar dan liability-nya yang orang ni liability. Orang takut bankrupt jadi orang ambil syarikat je terus. Jadi dia tidak punya harta peribadi, tidak terkacau. Kemudian faktor pemilihan diurus dan dikendalikan oleh anggota yang objektif yang sama dan berupaya mengumpul modal yang besar juga. Macam syarikat tadi, dia ada kumpul modal yang besar sebab banyak anggota kan membayar yuran masuk. Okey. Jadi, itu sahaja pelajaran hari ini. Ada apa-apa soalan? Adakah kamu faham? Okey. Siapa yang cakap tadi faham tu? Zuhairi? Susah buat cikgu sebut. Bolehkah bagi cikgu satu nama yang senang panggil? Zu. Okey, Zu. Si Natalie lah. Oh, Natalie. Natalie. Berikan maksud liability tidak terhad. Cakap bahasa pasar je, tak apa. Cikgu terima. Yalah, malu-malu. Iya, liability tanggungan. Apa maksudnya liability tidak terhad? Kalau kamu nampak perkataan liability tidak terhad ni kan, kamu ingat keywords-nya adalah tanggungan satu, harta pribadi. Apa kaitan tanggungan dengan harta pribadi? Itu kamu ingat. Hurai sekarang. Tanggungan. Buat kamu. Tanggungan, lepas tu satu lagi keywordnya harta pribadi. Kasih kait. Apa kaitannya dua tu? Natalie? Oh, Natalie. Cuba. Tanggungan yang tidak terhad. Jadi, harta pribadi apa cerita?
Ada orang mau tolong si Natalie? Cobalah bah, hello. Ya. Sash boleh pajak di sofa. Tadi. Hello? Hello, kamu dengarkah cikgu cakap? Sudahkah kamu buat ayat kamu? Cikgu mau tolong, ini kerja rumah kamu nih. Cikgu mau tolong kamu nih supaya kamu lagi menjawab. Apa tuh liability tidak terhad? Ya, hutang apa? Apa kaitannya dengan harta pribadi hutang tuh? Mhm. Ha, very good. Berikan tepukan. Pandai kamu. Itulah dia. Betul tu, betul betul. Natalie dapatkah? Dapat sudah. Okey. Liability tidak ni adalah tanggungan yang kamu kena selesaikan apabila berlaku pembubaran. Kalau kamu punya hutang tu tidak dapat diselesaikan dengan duit perniagaan, kamu terpaksa gunakan harta peribadi kamu untuk kasih selesai hutang perniagaan kamu pada hari pembubaran itu. Jadi, liability tidak terhad ni hanya ada dua sahaja entiti yang akan terkesan, iaitu entiti milikan tunggal dengan perkongsian. Okey, siapa lagi yang masih hidup dekat situ? Si Armiza. Si Armiza masih tu. Armiza. Armiza? Afida, Afida. Afiza. Afiza? Tutup Afa. Afa tutup Afa. Tutup pintu. Afa tutup pintu. Cepat. Afida, Afiza, Afiza. Soalan seterusnya tu. Tentukan sama ada pernyataan berikut betul atau salah. Perniagaan jenis perkongsian dikenakan cukai pendapatan syarikat. Betul ke salah? Very good. Okey. Kedai roti Morgan menanggung liability tidak terhad. Siapa lagi lelaki di situ selain si Zuhairi? Siapa? Si Roshamdi. Roshamdi kah? Kedai roti Morgan. Roshamdi ada? Oh. Siapa lagi yang ada lagi di situ? Siapa? Nih, saya tulis. Izzuan. Apa jawapannya Izzuan? Hai Zuan. B. Kedai roti Morgan menanggung liability tidak terhad. Betul ke salah? Betul. Kenapa kau cakap betul? Sebab? Sebab ikut firasat. Pengasalnya. Sebab apa? Nama kedai tu apa? Apa jenis entitinya? Very good. Okey, pandai kamu ni. Okey, C. Koperasi mengagihkan keuntungan dalam bentuk dividen kepada anggotanya. Betul ke salah? Okey, siapa cakap salah? Berdiri atas kerusi. Dividen kepada anggota. Betul lah tu. Betul lah jawapannya. Okey, bilangan koperasi adalah sekurang-kurangnya 2 orang dan tiada had maksimum. Betul ke salah? Very good. Okey, ini kamu punya latihannya. Semua sudah ada jawapannya. Kamu akan kasih siap hari ini. Dan satu lagi, kamu punya latihan tahun baru Cina. Kita kan cuti minggu depan. Satu hari je kita
kita sempat macam belajar tu hari Selasa. Jadi cikgu mau kasih siap ini latihan objektif ni semua. Hari Selasa tu kita akan bincangkan ini jawapan ini, soal jawab macam sekarang ni. Sama soalan dia punya mana soal tu? Terlebih sudah ni. Sampai muka surat berapa tu? Cikgu tulis tadi tu kan? Mana? Model 2 muka surat berapa tadi tu? Cuba anak-anak. 53 kah? 33. Mana ya? 33. Buat tu. Tapi hari ni kamu cuma hantar yang itu je 1.5. Yang ini ni. Sampai 34. Ini sampai 34. Kalau mau print soalan boleh. Tapi yang penting soalan tu mesti ada di buku kamu. Sebabnya buku teks ni kita kena kasih balik dengan Cikgu Zaleha ya hujung tahun. Susah kamu belajar. Cikgu mau kamu bayar modul yang cikgu beli, cikgu ndak berani lah mau ambil. Tiap tahun cikgu ambil modul pun ndak juga dikasih buat oleh dorang. Dorang pula kamu. Cikgu macam trauma sikit. Jadi cikgu gunakan buku teks sebagai modul kamu. Sebab soalan-soalan ni memang sudah mewakili. Kamu nampak soalan-soalan otak ni. Ini soalan kebat. Okay? Dan memang ini soalan-soalan yang biasa keluar dalam exam juga ya. Soalan objektif dengan subjektif kita akan bincang hari Selasa. So get ready semua. Cikgu akan minta kamu buat pembentangan jawapan kamu nanti. Sama ada kamu guna laptop kah, guna telefon kah, cikgu panggillah nama kamu satu. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Ya. Pilihan-pilihan ni nak maulah kan? Kalau nak pilih jawapannya macam mana? So, satu kali kau tulis bukan betul, belum tentu lah jawapanmu betul terus kan? Tulislah dulu semua ni. Okay? Dia? Ya. Boleh. Yang penting soalan tu mesti ada di buku kamu. Kamu mau print kah, kamu mau tampal kah, kamu mau apa kah. Yang penting mesti ada di buku kamu. Sebab buku ni kita kena kasih balik dan Cikgu Zaleha. Kena kasih balik dan sekolah, SPBT. Susah. Okay. Kalau yang digital, kamu ada digital ni kan. Kamu sudah ada digital. Jadi senang sikit. Ataupun, okey lah. Macam ni lah. Okay. Jangan pula kamu nanti cakap, cikgu tiada buku digital ku jaga. Cikgu bagi kamu salin dia punya pilih jawapannya je. Jadi kamu tinggal tulis soalan objektif. Soalan nombor 1 A kah, B kah, C kah. Jadi kita daripada digital ni je lah. Boleh? Cikgu suka senang kerja kamu tu. Boleh kah? Boleh. Okey, ada apa soalan lagi? Apa soalan lagi kah? Tiada. Okey. Sekarang kamu hanya ada lagi 20 minit untuk menyiapkan kamu punya latihan. Ini je latihan ini. Je kamu kena kasih siapin ini je. Ini kasih hantar dengan nota kamu tu kamu boleh hantar kemudian ya. Jadi yang tadi tu kamu boleh buat kerja rumah kamu untuk hari Selasa, Jumaat, Sabtu, Ahad ni. Okey. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.